kama ja'at, terima sebagaimana didatangkan. Allah mengatakan tangan, ia tangan. Kemudian kata Imam Syafi'i, isbatkan dia sebagaimana diisbatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapkan dia sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah punya tangan dalam Quran, ya. Rasulullah mengatakan tangan ia, jangan ditakwil. Apa ditakwil? Jangan tukar maknanya. Kemudian yang menafikan sifat Allah itu Jahmiyah. Prinsip akidah Jahmiyah 5. Satu daripadanya menolak sifat Allah. Dia mengatakan Allah tak punya tangan, Allah tak punya muka, Allah tak punya kaki, Allah tak punya mata, Allah tak punya mulut, Allah tak punya telinga. Dalam Al-Quran cukup-cukup Allah cerita ada telinga, ada mulut, ada kaki, ada tangan, ada muka, ada mata, tapi dinafikan. Bagaimana cara dinafikan? Dia mengatakan kalau Allah punya muka, punya sifat sama seperti makhluk, mustahil katanya. Tak, bagi kita Allah punya ini semua tapi tak sama dengan makhluk. Sebab ayat tadi laisa kamitslihi syai'. Jadi bila menafikan sifat Allah seperti Jahmiyah, ini dikatakan bahawa kafir taktil, syirik taktil. Bila membatalkan Al-Quran, bukan membatal ayatnya, bukan membatal kalimahnya, bukan membatal hurufnya, tapi membatal maknanya. Jadi Imam Ahmad ini dipertahankan. Dia mengatakan bahawa Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sebab bila Quran dikatakan makhluk, dia akan ubah ni semua. Takkan Allah makna lain, Allah turun ke langit dunia makna lain. Sebab orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah dan ni semua mengatakan 1/3 daripada malam Allah turun, bukan Allah yang turun. Yang turun katanya apa dia? Rahmat. Sedangkan kata Imam Az-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Ulum, yang turun ke langit dunia Allah, tapi layak dengan kebesarannya. Kita tak boleh fikir macam mana dia turun. Jangan fikir, imani saja. Jadi Imam Ahmad pada masa itu semua mengatakan bahawa Quran itu makhluk. Imam Ahmad mengatakan kalamullah. Pada masa itu kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, pada masa itu Imam Ahmad seorang jamaah. Pada masa itu pemerintah dah kafir. Maksudnya kafir di sini akidahnya rosak. Imam-imam ataupun kadi-kadi, mufti-mufti sudah rosak akidahnya. Di mana rosaknya? Kerana akidahnya akidah Mu'tazilah. Dan akidahnya akidah Jahmiyah. Apa dia? Dia katakan bahawa Allah tak punya tangan. Mu'tazilah mengatakan Allah tak punya tangan. Jadi tangan Allah apa maksudnya? Kuasa. Boleh faham ni? InsyaAllah pelan-pelan lah. Kalau 2-3 kali diulang boleh faham. Jadi pada masa itu istilah jamaah bukan kerana ramainya, tapi istilah jamaah manhajnya. Kerana manhaj Imam Ahmad pada masa itu adalah manhaj ni, manhaj Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Boleh clear tak masalahnya? Ini tuan-tuan, kalau ditanya apa manhaj kita? Manhaj kita adalah manhaj salafus salih. Siapa salafus salih? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sekarang yang banyak ke sini ataupun zigzag. Tahu zigzag? Ustaz mesti mula-mula dia ikut ahli sunnah wal jamaah manhaj salaf. Dia tengok Sufi bagus, dia ikut Sufi, ya. Kemudian sekali-sekali dia kembali semula kepada manhajnya. Dia tengok Asy'ari bagus, dia pergi Asy'ari. Besok dia kembali sebelah sini. Kemudian besok Mu'tazili bagus, dia ikut Mu'tazili. Zigzag lah. Tahu zigzag? Dia begini. Kita tak boleh. Sebab kata Rasulullah SAW, inilah jalan yang lurus, dan akan mengikut jalan yang ini, dan jangan ikut jalan-jalan yang lain. Apa ayatnya kat dia? Cuba lihat di sini. Cuba lihat di buku surat 12. Saya duduk pula doktor. Walaupun hadisnya berbeza, tapi jalurnya saja berbeza, tapi hadisnya sama maksudnya. Pada suatu ketika Rasulullah SAW menggariskan kepada kami satu garisan lalu bersabda, inilah jalan Allah. Apa arti jalan? Manhaj. Manhaj Rabbani. Inilah jalan Allah ataupun manhaj Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menggariskan beberapa garisan di sebelah kanan dan di sebelah kiri lalu bersabda, inilah jalan-jalan, pada setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Kemudian membawa ataupun membacakan ayat, dibacakan ayat wa anna hadza sirati mustaqim. Lihat tuan-tuan, dibacakannya ayat. Rasulullah SAW sambil ditunjuk wa anna hadza sirati mustaqim. Saya katakan manhaj di antara makna manhaj apa dia? Sirat. Di antara makna manhaj sirat. Manhaj juga sunnah. Manhaj juga sabil. Manhaj juga sirat. Manhaj juga apa dia? Mazhab.
Seolah-olah Allah mengatakan inilah sunnah, inilah sabil, inilah jalan, inilah mazhab. Jadi ayat ini mengatakan wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ada kalimah wasiat tak di sini? Wasiat. Wasiat supaya ikut manhaj. Rasulullah SAW juga wasiat supaya ikut sunnah. Sunnah itu manhaj. Dan hanya orang yang bertakwa saja akan ikut ni. Kalau tak bertakwa, dia susah nak ikut. Dan hanya orang yang benar bertakwa akan faham. Kalau tidak, susah. Apa maksud ayat tadi? Sesungguhnya inilah jalanku, boleh di bracket manhajku, yang lurus. Kan lurus, tak bengkong ke kanan, tak bengkong ke kiri. Maka ikutilah jalan tersebut ataupun manhaj tersebut, dan janganlah ikuti jalan-jalan, kerana jalan-jalan tersebut mencerai-beraikan kamu darinya. Yakni jalan-jalan ini menceraikan kita dari jalan ini. Ikut ini, ikut ini, ikut ini. Ya. Yang demikian itu diperintahkan oleh Allah ataupun diwasiatkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi tuan-tuan, saya katakan tadi, kalau nak ikut manhaj ini, pertama akidahnya, kedua ibadahnya, ketiga akhlaknya. Jadi manhaj ahli sunnah wal jamaah akidahnya bukan Asy'ari sifat 20. Manhaj ahli sunnah wal jamaah akidahnya bukan makhluk kat sini yang membatalkan sifat Allah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah bukan Jahmiyah yang mengatakan Allah tak punya sifat, tak punya tangan, tak punya muka, tak punya ni. Itu Jahmiyah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah bukan sufi yang akhirnya tak solat. Dia akhirnya tak solat sampai nikah. Ataupun akhirnya jadi gila. Tanya Faisal tu, dia dah tidak pernah tak apa yang kejutkan dia. Ada satu orang namanya Effendi. Dia lepasan daripada satu universiti. Saya tanya, boleh tak saudara Effendi saya cerita satu pengalaman? Boleh cerita. Satu keluarga gila. Pak Haji kenal. Dia cari saya sampai jumpa dia. Dia cari di kesan saya dalam internet, jumpa. Dia hubungi saya. Bila hubungi saya, nak jumpa sangat. Dah jumpa, cari peribadi, mula-mula bawa ke masjid, cerita, apa masalah anda? Ustaz, keluarga anda semua gila. Kenapa gila? Ikut sufi. Jadi dia punya undang-undang, pertama patuh, kedua baiat, ketiga gila dulu. Dah gila baru jadi wali. Wali Allah gila. Kalau wali Allah gila, semua tak menjadi wali. Gila. Jadi kenapa dia boleh keluar daripada sufi? Dia terbaca satu buku anak, dia beli kat Nida. Dia baca, keluar daripada sufi. Sekarang cuba dirawat abangnya yang betul-betul dah masuk hospital. Sufi. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tasawwafa faqad zandaqa. Siapa masuk sufi, dia sudah zindik. Zindik dosa besar. Kemudian kata Imam Syafi'i dalam kaulnya yang lain, siapa masuk sufi pagi, belum sampai petang dia dah gila. Goblok. Apa goblok? Tahu goblok dah bahasa Jawa? Biol. Ini firasat orang alim tau. Firasat orang alim tu benar. Betul-betul sekarang banyak yang gila. Saya dengan Faisal pernah juga sampai hampir terlepas. Kalau pergi Singapura jangan lepas pukul 2. Lepas pukul 2 kena bayar $30. $60 lebih lah dia gila. Nak rawat satu orang tu gila. Besok confirm masuk mental hospital. Saya cakap jangan masukkan mental hospital dulu. Tak apa, kita rawat dengan ruqyah. Tu ruqyah ya. Bacakan Quran, bacakan hadis, keluar daripada. Lepas 1 minggu saya datang, saya suruh tobat daripada sufi. Tak, tidak, dia masuk mental hospital, kerja semua hilang, anak ramai, masih sekolah lagi. Subhanallah. Masuk sufi boleh gila. Masuk Islam boleh gila. Saya tanya, masuk Islam boleh gila? Siapa yang gila masuk Islam? Abu Bakar gila? Umar gila? Osman gila? Itu orang hebat dalam Islam tak gila? Masuk sufi gila? Bermakna sufi tak betul. Sufi ni tuan-tuan, minta maaf ya, sufi bukan kalimah Arab. Sufi bukan kalimah Arab. Saya cabar siapa pakai bahasa di sini, daripada kalimah apa jadi kalimah sufi.